Ustaz. Dan kalau tidak mahu masa, mempersilakan Fadil Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha lagi dihormati Ustaz Hakim, khususnya kepada sahabat-sahabat, saudara-saudari yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini. Pertamanya saya ingin bertanya, apakah suara saya jelas Ustaz Hakim? Alhamdulillah Ustaz, jelas. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ya. Saya difahamkan kita akan berkongsi dalam tajuk memberi adalah ciri orang yang kaya. Ya, begitu Ustaz ya? Okay. Baik, saya mulakan begini ya. Untuk berjaya dalam hidup kita, sama ada hidup di dunia, lebih-lebih lagi hidup di akhirat ya. Untuk berjaya kita perlu mendapat bantuan dan pimpinan daripada Allah. Sekiranya kita tidak mendapat bantuan dan pimpinan daripada Allah, kita tidak akan berjaya hidup di dunia, lebih-lebih lagi kita tidak akan berjaya hidup di hari akhirat nanti. Apa dia kejayaan di dunia? Kejayaan di dunia dikatakan hasanah fid dunia. Yang pertama, kita dapat kesenangan secara halalan dan thayyiban. Itu soal fizikal dan material kita. Makan pakai kita, rumah kita, kenderaan kita, rumah kita. Dan hasanah dunia yang kedua ialah ketenangan hati, iaitu qalbun salim. Hati yang sejahtera, hati yang ada rasa tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang ada sifat-sifat mahmudah, iaitu sabar, redha, syukur, qanaah dan sebagainya. Dan qalbun salim juga hati yang dapat mengawal sifat-sifat mazmumah, iaitu seperti marah, bakhil, kedekut, takut dan sebagainya. Jadi itulah yang dikatakan kejayaan di dunia. Manakala kejayaan di akhirat ialah apabila kita mendapat keampunan Allah dan rahmatnya. Maka dengan rahmat itu kita dapat masuk ke dalam syurga. Ya. Yang dikatakan al-falah ataupun kejayaan itu ialah apabila selamat kita daripada api neraka dan kita dapat masuk ke dalam syurga. Allahumma rzuqna. Jadi saya dah katakan untuk mendapat kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat, pimpinan Allah tu sangat penting. Bantuan Allah tu sangat penting. Dan apakah syarat untuk kita mendapat bantuan dan pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak lain, tidak bukan ialah dengan kita bertakwa kepada Allah. Sebab itu Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, Allahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pemimpin kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan Allah Subhanahu Wa Taala bagi penyelesaian, solusi ataupun makhraja dalam setiap masalah yang dihadapinya. Orang yang bertakwa selain dapat pimpinan daripada Allah, selain dapat jalan keluar kepada setiap masalah, orang bertakwa juga akan mendapat barakah daripada langit dan bumi. Law anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya, sekiranya penduduk satu qaryah itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan buka pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Jadi tahulah kita untuk berjaya kita perlu bertakwa, dan untuk kita mendapat, bila kita mendapat takwa barulah kita mendapat panduan ataupun pimpinan ataupun bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang kita kena tengok bagaimana sifat orang yang bertakwa. Saya tidak mahu menghuraikan takwa itu di sudut bahasa, iaitu dari segi bahasanya waqa' atau wiqayah, berhati-hati dan berjaga-jaga. Tapi saya nak terus kepada practicality-nya,
Ya, bagaimana orang yang bertakwa itu, dan saya ingin kaitkan takwa itu dengan tajuk kita hari ini, iaitu memberi. Untuk itu mari kita rujuk sama-sama Al-Quran, ayat surah Al-Imran, ayat yang ke-133. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan sifat-sifat orang yang bertakwa. Jelas ya, di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan auzubillahi minasyaitonirrajim. Orang bertakwa itu ialah apa dia? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi dalam ayat ringkas ini kita lihat bahawa orang yang bertakwa itu yang pertama, dia menginfakkan hartanya ke jalan Allah dalam keadaan sarra' wad-dharra', dalam keadaan ringan ataupun susah, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ya, itu pertama. Menginfakkan harta sama ada dalam keadaan yang lapang ataupun sempit ataupun senang ataupun dalam keadaan susah, tu yang pertama. Yang kedua, wal qaziminal ghaiz, orang yang menahan marahnya. Bukan tidak ada marah tetapi menahan marahnya. Dan yang ketiga, ya, wal afina 'anil nas, orang yang memberi kemaafan kepada orang lain. Dan rumusannya ialah Allah sangat sayang ataupun cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Jadi di sana kalau kita lihat sifat orang bertakwa dalam ayat surah Al-Imran ayat 133 ini, tahulah kita sangat rapat takwa itu dengan sifat memberi. Pertama, memberi harta dalam keadaan susah ataupun senang, tu dua. Ya. Yang kedua, memberi maaf, memberi kemaafan kepada orang lain. Dan ini ayat surah Al-Imran ini sangat sejajar dengan apa yang telah Allah terangkan sebelumnya dalam surah Al-Baqarah, iaitu kita tengok ayat surah Al-Baqarah daripada awal lagi, wallazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnakum yunfiqun, iaitu orang yang mengeluarkan, menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Jadi begitu juga kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan soal solat, nanti akan dikaitkan dengan zakat, ya. Dan kita lihat di sana, ya, suatu yang sangat menggerunkan hati kita ialah apabila Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun, Al-Munafiqun ayat yang ke-10, iaitu manakala orang-orang yang telah meninggal dunia itu minta ditangguhkan. Supaya apa? Supaya mereka bersedekah, iaitu memberi juga. Jadi tahulah kita bahawa untuk kita menjadi orang yang bertakwa, sifat orang yang bertakwa itu antaranya ialah memberi. Sama ada pertama yang memberi harta mereka, ya, sama ada melalui jalan yang wajib itu zakat ataupun yang sunat iaitu sedekah atau wakaf. Dan yang kedua, orang yang bertakwa itu sudi ataupun senantiasa mampu untuk memberi kemaafan, ya, untuk memberi kemaafan kepada orang yang bersalah dengannya. Jadi di sinilah kita lihat bahawa untuk, kata saya awal kata tadi, untuk berjaya kita perlu menjadi orang yang mendapat bantuan Allah, dan untuk mendapat bantuan Allah kita mesti bertakwa, dan untuk bertakwa kita perlu memberi pertama harta kita dan memberi kemaafan kepada orang lain. Baik, di sini tajuk ni sangat menarik bila dikatakan memberi adalah ciri orang yang kaya. Jika jadi orang yang kaya, jadi kalau kita silap faham tentang tajuk ini, kita merasakan hanya orang kaya saja yang dapat memberi. Jadi maksudnya, apa yang dimaksudkan dengan kaya, ya, dalam tajuk ini? Kaya ini, ya, saya cenderung untuk mendefinisikan kepada kaya hati. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa kaya yang sebenar ialah kaya hati. Yang mana seorang itu apabila dia miskin, dia sabar. Apabila dia kaya, dia syukur. Apabila dia mendapat nikmat, dia syukur. Apabila menerima musibah, dia sabar.
Jadi ini yang maksudnya kaya hati. Jadi untuk itu kalau kita tengok orang yang kaya hati inilah, walaupun dia miskin tetapi dia sabar, dan dalam kesabarannya dia mampu memberi. Masih mampu memberi. Sebab itu perlu kepada kaya hati, bukan kaya harta. Syarat untuk memberi. Kalau tidak, takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala nak katakan kepada dalam ayat sebelumnya, wasarra wad-dharra. Wad-dharra ni artinya dalam keadaan sempit. Jadi orang miskin walaupun mereka dalam keadaan sempit, tetapi kerana hati mereka kaya, ya, mereka juga dapat memberi dalam keadaan mereka sendiri, ya, dalam kesempitan. Apatah lagi kalau orang itu memang kaya hartanya dan pada masa yang sama kaya hatinya, maka dia lagi mampu untuk memberi. Itu yang dikatakan wasarra tadi, iaitu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan senang. Jadi barulah kita tahu bahawa syarat untuk memberi bukan letaknya kepada kita memiliki, bukan. Ya, syarat untuk kita memberi bukan kerana kita memiliki, tetapi syarat untuk kita memberi, kita punya hati yang pemurah, walaupun dalam keadaan miskin, walaupun dalam keadaan kaya, kita masih dapat memberi. Ini yang dikatakan kaya hati. Subhanallah, apa yang kita harapkan bukan saja kita menjadi orang miskin yang masih boleh memberi, tapi harapan kita ialah lahirnya orang kaya, ya, yang dapat memberi. Di samping dia kaya hati, dia juga kaya harta. Sebab itu kalau kita lihat dalam Islam, ya, kedudukan orang kaya yang syukur itu lebih tinggi, ya, statusnya, ya, nilaiannya daripada orang miskin yang sabar. Atas dua sebab. Ya, pertama, orang miskin yang sabar memang tidak ada pilihan. Dia sudah miskin, maka pilihan baginya ialah untuk sabar menghadapi kemiskinannya, itu satu. Tetapi orang kaya, dia mempunyai pilihan. Sama ada dia nak bersabar ataupun dia nak bersyukur. Jadi artinya kalau dia milih untuk syukur, artinya barulah dia menjadi orang yang hebat. Tetapi betapa banyak orang yang apabila kaya dia lalai ataupun kufur. Jadi itu sukar, untuk menjadi orang yang kaya yang syukur, kerana orang yang kaya yang syukur mempunyai pilihan, manakala orang miskin yang sabar tidak punya pilihan melainkan untuk sabar saja. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat, walaupun orang miskin sabar tu balasannya yang dikatakan ajruhum bighairi hisab, itu akan diberikan ganjaran ataupun pahala tanpa hisab. Ya, orang miskin yang sabar, pahala sabar itu tanpa hisab. Kalau kita lihat ada kebaikan yang dibalas 10, ada kebaikan yang Allah akan balas 700 kali ganda. Tetapi untuk orang yang sabar, bighairi hisab, Allah tidak ada kadarnya. Maksudnya terlalu banyaklah, tidak terhitung. Baik. Walaupun begitu, walaupun orang miskin ini dia mendapat pahala tanpa hisab, tetapi pahala itu tertakluk ataupun hanya merangkumi ataupun meliputi dirinya saja. Hanya dia saja yang dapat. Tetapi kalau orang kaya yang syukur tadi, yang saya kata tinggi nilainya, bukan saja dia dapat pahala syukur, tetapi dengan untuk membuktikan kesyukurannya, ya, dia mengamalkan syukur bil fi'li, iaitu syukur dengan perbuatan. Apa dia syukur dengan perbuatan? Iaitu menginfakkan harta dengan selaras dengan tujuan Allah memberi harta itu. Maksudnya diinfakkan harta itu kepada kebaikan. Maka bila dia menginfakkan hartanya dalam bentuk kebaikan, bukan saja diri dia mendapat manfaat, tapi orang lain mendapat manfaat. Asnaf yang 8, orang fakir, miskin, orang yang berjihad, orang yang menuntut ilmu, semua dapat. Berbanding dengan orang miskin yang sabar tadi, dia hanya dapat. Tetapi orang kaya yang syukur, orang lain juga mendapat manfaat daripada hartanya. Ini sebab itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ya, ibadah yang paling baik, ibadah yang nilainya tinggi ialah ibadah yang melimpah ruah manfaatnya kepada orang lain. Tidak terhad kepada diri yang melakukannya, tetapi orang lain juga mendapat manfaat. Jadi di sini kita nampak bagaimana kehebatan
kita di dalam kita sifat memberi. Dalam konteks ni orang kaya yang syukur yang dapat memberi kebaikan kepada orang lain. Dan kalau kita lihat memberi kebaikan kepada orang lain, inilah tanggungjawab kita sebagai khalifah. Ya, kita tidak cukup menjadi hamba Allah, tetapi kita mesti melaksanakan peranan kita yang kedua, iaitu sebagai khalifah. Sebagai hamba Allah kita jadi soleh, tetapi sebagai khalifah kita perlu jadi musleh. Sebagai hamba Allah kita perlu jadi baik, sebagai khalifah kita perlu memberi kebaikan kepada orang lain. Sekali lagi perkataan memberi, sebab tu kebaikan pada orang lain. Jadi tanggungjawab sebagai khalifah ialah memberi kebaikan kepada lingkungannya, kepada manusia lain, kepada haiwan dan kepada tumbuhan. Ini penting apabila kita menjadi khalifah, artinya kita memberi kebaikan kepada orang lain. Baik. Sekarang ni kalau kita tengok, ya, ada orang yang mengatakan bahawa untuk kita memberi ni kita perlu memiliki, betul, ya, kita perlu memiliki. Tetapi kalau kita memiliki hanya harta tetapi tidak memiliki hati yang pemurah, maka kita tidak dapat memberi. Sekali lagi saya tegaskan poin yang sebelumnya, ya. Di sini saya ingin bercerita satu cerita, ya. Cerita ini ringkas sajalah, ya. Cerita ni memang tak betul, tetapi pengajarannya betul, ya. Cerita yang terkenal yang ditulis dalam buku-buku motivasi, ya, dalam buku-buku tentang untuk mendorong kita memberi. Ada satu cerita tentang seekor tikus dengan seorang magician. Magician ni tukang silap mata, ahli sihir atau sebagainya lah. Jadi tikus ni dia baik dengan ahli sihir ni ataupun magician ini. Ya, tikus ini tinggal di sebuah rumah. Tetapi kehidupan tikus ini tidak tenteram kerana di dalam rumah itu ada kucing, seekor kucing yang sentiasa mengejarnya apabila dia keluar untuk mencari makan. Maka tikus ini akhirnya pergi berjumpa dengan kawannya yang magician tadi. Tolong tukarkan saya menjadi seekor kucing yang lebih besar daripada kucing dalam rumah tu. Jadi kawan dia pun tukarlah, dia jadi kucing yang lebih besar, ya. Maka kucing di rumah tu takut, ya. Jadi kemudian dia keluar daripada rumah kucing besar ni, ya. Tiba-tiba dia dikejar oleh seekor anjing. Maka waktu dia lari ketakutan, apabila dikejar anjing, dia menemui kawannya lagi, Hisir, minta tukar dia menjadi seekor anjing yang lebih besar. Maka kawan dia tukar, dia jadi anjing yang lebih besar. Maka apabila jadi anjing tu dia sukalah, ya. Tetapi dia keluar daripada rumah, dia mula berjalan di atas jalan, di jalanan. Maka dia bertemu dengan budak-budak nakal yang melempar batu dan melastiknya. Kali ini dia jumpa lagi tukang kawannya, tukang sihir tadi ataupun magician tadi. Waktu itu dia minta untuk tukar. Waktu itu kawan dia kata, tidak guna aku menukar kamu daripada seekor tikus menjadi kucing, kucing menjadi anjing dan sekarang kamu minta tukar lagi. Kerana walaupun badan kamu atau jasad kamu bertukar, tetapi hatimu tetap hati tikus. Jadi walaupun dia dah tukar jadi kucing, walaupun tukar dah jadi anjing, tetapi hati dia tetap hati tikus, iaitu hati yang penakut, hati yang pengecut. Jadi apa makna cerita ini? Ada yang saya nak kaitkan dengan sikap memberi, ya. Ada orang apabila dia dalam keadaan sekarang ni, bila ada orang minta bantuan pada dia, kata macam mana saya nak bantu dengan duit kerana saya pun miskin juga, ya. Tapi pada masa yang sama dia mula berusaha, akhirnya kehidupannya daripada miskin menjadi orang kaya sedikit lah, ya. Waktu tu orang datang kepada dia, ya, minta bantuan, ya. Waktu tu dia kata saya baru kaya sikit je, belum kaya sebetulnya. Dia berusaha lagi, akhirnya dia jadi betul-betul kaya. Bila cakap orang datang kepada dia untuk minta bantuan, untuk dia memberi, dia kata saya baru jadi kaya ni, tak lama lagi. Bila dah lama jadi kaya, orang datang kepada dia lagi, bantulah kami memerlukan derma ini. Dia kata dia tidak, subhanallah, dia kata ada orang yang lebih kaya daripada dia, ya. Jadi artinya kita tengok, ya, walaupun hartanya sudah bertambah, yang mulanya alasannya dia tidak boleh memberi kerana dia tidak punya harta, tetapi walaupun dia dah punya harta, dia tidak dapat memberi juga sebab hatinya macam hati tikus tadi.
hatinya hati yang kedekut. Jadi inilah yang kita tengok dalam cerita Qarun, ya. Qarun yang pada mulanya miskin, kemudian dia kaya, tapi akhirnya dia makin angkuh, makin sombong dan tidak mahu menderma di jalan Allah. Ya, jangan tunggu kaya untuk memberi, tetapi memberilah untuk menjadi kaya. Itu yang dikatakan oleh Ustaz Hakim tadi, ya. Jangan tunggu kaya untuk memberi, tetapi memberilah supaya kita jadi kaya. Ataupun dalam keadaan sekarang ni kita tengok, jangan tunggu kita berkuasa untuk berjasa. Jangan tunggu kita berkuasa untuk berjasa. Setengah orang kata untuk berjasa saya mesti jadi wakil rakyat, saya mesti jadi pemimpin, saya mesti jadi CEO dan sebagainya. Bila saya ada kuasa baru boleh saya berjasa. Tidak. Kita boleh berjasa walaupun kita tidak ada kuasa, dan insya-Allah sedikit-sedikit kita gunakan apa yang ada pada kita untuk memberi dan untuk berjasa. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan naikkan kita ke tingkat yang lebih tinggi. Ini yang penting, ya. Jadi ini penting, ya. Jadi supaya kita nampak bahawa kalaulah hati kita saat ini dalam keadaan kita miskin ke ataupun ada orang kaya dan sebagainya, tepuk dada tanya hati, apakah kita ni hati yang kedekut? Kerana memberi bukan ditentukan oleh kita memiliki atau tidak harta, tetapi sifat memberi itu datang daripada hati yang dapat memberi, yang hati yang terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu satu, ya. Apakah formula kejayaan? Ya, kalau kita tengok formula kejayaan yang telah disenaraikan ataupun yang telah didapati oleh pakar-pakar psikologi ialah, ya, pakar-pakar motivasi dan psikologi. Formula kejayaan ni ada 3, ya, yang saling berkaitan antara satu sama lain. Yang pertama, ada visi misi hidup yang tepat dan jelas. Orang yang berjaya mesti ada visi dan misi hidup yang jelas. Ya, dia tahu apa yang nak capai, itu visi, dan dia tahu bagaimana dia nak mencapainya, itu yang katakan misi. Ya, saya tak mau huraikan visi dan misi seorang mukmin, bukan masanya ini, ya. Yang kedua, formula orang berjaya yang kedua ialah membangun potensi diri ke tahap maksimum. Allah Subhanahu Wa Taala memberi ke setiap manusia bakat dan kecenderungan, kekuatan masing-masing. Allah tidak cipta manusia bodoh. Allah hanya cipta manusia dengan kebijaksanaan yang berbeza. Kita adalah unik. Sebab itu kita perlu di dalam diri kita ni ada kekuatan dan ada kelemahannya. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi orang yang berjaya ialah dia fokus pada kelebihannya, dia fokus kepada kelebihannya, ya, kekuatannya, dan dia membangunkan dengan potensi yang maksimum, dan itu boleh menyebabkan dia mencapai kejayaan. Itu formula kejayaan yang kedua. Dan yang ketiga, setelah dikaji ciri-ciri orang berjaya ialah orang yang berjaya itu orang yang dapat memberi kebaikan kepada orang lain. Dapat memberi kebaikan kepada orang lain. Selalunya dikatakan, kalau kita nak kaya dengan secara biasa-biasa, kita bawa diri kita saja berjaya. Tetapi kalau kita nak kaya secara luar biasa, bukan setakat jutawan tapi bilioner dan sebagainya, kita mesti bawa orang lain berjaya bersama dengan kita. Artinya orang yang nak kaya secara luar biasa ialah dia memberi latihan, dia memberi dorongan, bahkan memberi bantuan untuk orang lain kaya bersamanya. Dan dia akan menjadi lebih kaya apabila dia memberi kekayaan pada orang lain. Ingat, ya, dengan menyalakan lilin yang padam di tangan orang lain tidak akan mengurangkan cahaya kita, tetapi kita akan mendapat lebih banyak cahaya. Sebab itu apabila kita memberi, ya, kita bukan mengurang, tetapi apabila kita memberi, kita akan bertambah. Itu hukum sunatullahnya. Begitu juga kalau kita lihat, ini hasil kajian juga di hospital pesakit-pesakit jiwa. Orang kata ada penyakit mental lah kata, ya. Bila dikaji, ya, orang-orang yang berada di hospital mental ataupun mengalami penyakit jiwa ni, jarang orang yang pemurah ditimpa penyakit jiwa. Tetapi
selalunya orang yang ditimpa oleh penyakit jiwa ialah orang yang kedekut. Ya, antaranya kedekut untuk memberi maaf kepada orang lain. Ya, kedekut ni banyak kedekut. Saya kata kedekut harta satu. Kedekut nak memberi maaf kepada orang lain. Ya, baik. Selalunya kita selalu dengar dalam masyarakat see you in court. Ya, bila dah gaduh-gaduh see you in court, maksudnya tak ada maaf lah. Kita bercara dekat mahkamah. Ada yang lebih daring lagi, see you di akhirat. See you at mahsyar, misal kata. Dia kata dia takkan maafkan. Kita akan bertemu di akhirat nanti. Jadi sekiranya kita bercakap see you in court ke see you dan sebagainya, iaitu kalimah-kalimah yang senada, iaitu tidak memaafkan, maka kita sebenarnya antara calon untuk menjadi pesakit jiwa ataupun penghuni hospital jiwa, hospital bahagia. Kenapa? Apabila kita tidak memaafkan, api kemarahan kita kepada orang yang kita marahkan, orang yang kita tak maafkan, lebih membakar diri kita berbanding orang yang kita tidak maafkan itu. Sekali lagi saya tegaskan, ya. Api kemarahan kita kepada seorang yang kita tidak maafkan lebih membakar diri kita sendiri daripada orang itu. Sebab itu sekiranya kita memaafkan orang lain, artinya kita memaafkan diri kita sendiri. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan keampunannya kepada orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi apakah kita tak mahu keampunan daripada orang lain? Daripada Allah? Kenapa? Apakah kita tidak mahu keampunan daripada Allah? Jawapannya mesti mahu, sebab kita banyak dosa. Dan caranya ialah memberi maaf kepada orang lain. Hanya orang yang kuat sahaja yang mampu memaafkan. Orang yang kuat jiwa. Artinya hanya orang yang kaya hatinya, kekuatan jiwanya ada, baru dia boleh memaafkan orang lain. Tetapi sekiranya kalau kita sukar memaafkan, sukar melupakan, sukar menyayangi, dia tiga, ya, forgive, forget, love, ya, maka artinya jiwa kita tak kuat. Artinya jiwa kita miskin, ya. Bila kita miskin jiwa, kita tak kaya jiwa, tak kaya hati, maka kita tidak boleh memaafkan, dan bersedialah kita untuk hidup kita sentiasa dalam keadaan marah, sentiasa dalam keadaan tidak tenang dan sebagainya. Ya, jadi ini yang kita kena jaga. Ya, sebab itu perlu kita sentiasa mengamalkan sifat memberi. Bila kita kaji sifat memberi ini, sangat rapat dengan sifat orang Muslim dan mukmin. Kalau kita lihat. Sebab itu apabila kita menjadi seorang Muslim, lebih-lebih lagi kita menjadi seorang mukmin di atas lagi daripada Muslim, secara automatik kita adalah orang yang memberi. Sebab kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Wahhab, Maha memberi. Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangnya, dikatakan datangnya ke alam ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Datangnya Rasulullah adalah untuk memberi rahmat kepada seluruh alam, memberi juga. Ya, begitu juga selalu Rasulullah SAW menegaskan al yadul ulya khairu minal yadus sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apabila kita berjumpa dengan orang Muslim yang lain, kita disunatkan untuk memberi salam. Contoh, di dalam kita mendirikan solat, ya, dalam tahiyat kita yang akhir, kita ada memberi doa kepada orang mukmin dan orang muslimin dan muslimat. Ya, kita di dalam kita berpuasa, kita digalakkan memberi, ya, makanan untuk orang yang berbuka. Ya, apabila tiba hari raya, kita kena mengeluarkan zakat fitrah. Ya, kemudian apabila kita berniaga ataupun kita bertani, ada zakat harta yang kita kena keluarkan, zakat perniagaan dan zakat pekerjaan yang kita perlu keluarkan. Jadi apabila kita menjadi seorang Islam, ya, secara automatik kita menjadi seorang yang memberi. Dan apabila kita memberi, insya-Allah, ya, kita akan ada kebahagiaan dan ketenangan dan kejayaan dalam hidup kita. Baik, saya teringat satu kaedah untuk kita menguruskan harta kita, supaya harta itu memberi manfaat kepada diri kita dan orang lain.
Formula kita dalam mencari harta ataupun mencari rezeki dalam konteks ini ialah yang dikatakan formula 3M. 3M. Ya, M1, M2, M3. Ya. Saya mulakan dengan M3. M3 ialah memberi. Kita memberi. Tapi mana mungkin kita memberi kalau kita tidak ada M yang kedua. Tadi M yang ketiga memberilah. Untuk memberi, itu M yang ketiga, kita perlu ada M yang kedua, iaitu apa dia? Memiliki. Ya, kita mesti memiliki baru kita dapat memberi. Kalau tak ada apa yang kita miliki, macam mana kita nak beri? Contoh, ya, kurang-kurangnya memiliki hati, macam saya katakan tadi. Ya. Dan untuk memiliki, pertama kita mesti ada M1. M1 ialah mencari. Jadi formulanya ialah ketertibannya ialah mencari. Bila kita mencari, kita memiliki. Bila kita memiliki, kita memberi. Kurang lagi, kita mencari lagi. Kemudian memiliki lagi, memberi lagi, kurang lagi. Mulakan begitu. Jadi aliran harta kita akan sentiasa dalam keadaan yang bergerak. Dia tidak stagnan, dia tidak tertahan. Ya? Jadi kalaulah aliran harta ini berterusan, ya, ini yang Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam Quran, jangan harta itu beredar di kalangan orang tertentu saja. Itu monopoli, tak boleh. Jadi artinya apabila kita mencari harta, kita bukan seperti mana komunis. Komunis dia tidak boleh langsung memiliki. Harta individu adalah harta masyarakat ataupun harta negara. Ini sosialis dan komunis. Manakala lawan kepada sosialis dan komunis ialah kapitalis. Kapitalis dia nak kumpul harta tu. Ya, akhirnya ada individu-individu yang terlalu kaya, ya, yang terlalu kaya dan ada individu yang terlalu miskin. Diorang tu berbeza sangat, ya. Bahkan kadang-kadang kekayaan individu-individu itu melebihi daripada kekayaan sebuah negara. Itu dalam sistem kapitalis. Kerana harta itu sudah macam air tadi, air itu sudah ditakung atau ditampung, tidak dialirkan. Tetapi indahnya dalam ajaran Islam ni ajaran yang wasatiyah, pertengahan daripada kapitalis dan juga sosial atau komunis. Kita dibenarkan memiliki harta. Kerana orang yang rajin berhak untuk mendapat lebih. Orang yang berusaha berhak untuk mendapat banyak sebab dia berusaha. Betul. Orang pemalas dapat itu sajalah. Jadi Islam mengiktiraf kegigihan, kesungguhan seorang itu. Tetapi dalam Islam, harta bukan anugerah, tapi harta ialah amanah. Ya, dalam harta itu ada hak-hak orang lain yang kita perlu tunaikan apabila cukup haul dan cukup nisabnya. Kita keluarkan 2.5% sebagai zakat. Kita keluarkan nanti wakaf, yang mana kita hentikan ataupun kita tampung manfaat harta tu untuk kita bagi kepada masyarakat. Yang ini indahnya ajaran Islam. Ingat ya, aliran air dengan aliran harta sama saja. Air yang mengalir akan sentiasa bersih dan jernih. Manakala air yang bertakung dan berkeladak macam kapitalis tadi, dia akan apa? Dia akan kotor, dia akan keruh dan akan busuk. Jadi begitulah harta. Sekiranya harta itu terus diberi dengan zakat, dengan berterusan, wujudnya individu-individu Islam yang kaya raya tidak mengapa, jutawan tidak mengapa, bilioner Islam tidak mengapa, asalkan harta itu yang dimiliki itu dialirkan, diberikan kepada masyarakat ataupun orang yang memerlukan. Jadi ini yang penting ya dalam ajaran Islam yang tadi 3M, iaitu bagaimana kita mesti mencari, kemudian memiliki dan memberi. Sebab itu saya lihat dia kata ada hartawan-hartawan yang saya kenal, orang yang bertaraf jutawan ataupun peniaga-peniaga yang begitu berjaya, tersohor dengan kekayaan mereka. Sama ada saya kenal melalui kawan saya ataupun saya kenal secara peribadi. Ada di antara mereka yang memulakan perniagaan dengan dorongan untuk mengeluarkan zakat. Awal-awal lagi disematkan dalam hati, ini saya berniaga ni kerana Allah dan saya ingin daripada perniagaan ni sampai ke tahap saya boleh memberi zakat. Apabila dia meletakkan niatnya
dalam berniaga itu adalah untuk memberi zakat, maka perniagaan itu secara automatik menjadi perniagaan yang berjaya. Kerana untuk mengeluarkan zakat mesti cukup haulnya, cukup nisabnya. Artinya perniagaan itu sampai ke satu tahap yang dia boleh memberi pada orang lain yang diwajibkan oleh Allah. Tetapi kalau perniagaan itu kecil, menguncup, tidak ada untung dan sebagainya, tidak cukup nisab, dan maka itu tidak dapat mengeluarkan zakat. Artinya, dengar ya, ada peniaga-peniaga, hartawan-hartawan dan jutawan-jutawan Islam yang mereka sudah menyematkan niat untuk memberi ketika awal perniagaan itu lagi. Itu satu. Dan apabila mereka di dalam masa mereka berniaga, walaupun mereka belum mendapat title jutawan ataupun belum berjaya, tetapi mereka terus memberi. Dan akhirnya bila mereka sampai ke muncak kejayaan dalam perniagaan, mereka akan memberi lagi. Jadi memberi itu pada awal sudah ada niat, dalam perjalanan perniagaan itu pun sudah dilaksanakan, dan ketika mereka mencapai kejayaan, mereka bertambah lebat, mereka keluarkan. Ya, ini yang kita lihat sebagai satu dorongan kepada kita bahawa sedekah ataupun zakat ataupun wakaf tidak akan menyebabkan kita miskin. Tidak akan menyebabkan kita miskin. Sebab orang yang bersedekah, kita tengok sedekah daripada perkataan sad, dal, qaf, ya, sedekah, ya, dia sinonim dengan siddiq ataupun membenarkan. Justru sedekah adalah burhan ataupun membenarkan iman yang ada di dalam hati. Sebab tu awal-awal dalam surah Al-Baqarah ketika ditunjukkan sifat-sifat orang bertakwa selepas mereka beriman kepada perkara yang gaib, mereka mengerjakan solat, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, mereka mengeluarkan sebahagian daripada harta mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memberi dalam konteks ini, dalam sedekah ini adalah bukti keimanan. Begitu juga kalau kita tengok zakat. Zakat daripada perkataan ni kata membersihkan. Jadi zakat artinya membersihkan harta. Jadi bila kita keluarkan zakat, insya-Allah itu juga tanda syukur. Bila kita mengeluarkan zakat, artinya kita tanda syukur. Sebab syukur itu ada 3. Pertama, syukur dengan qauli, dengan lidah. Itu ucapan Alhamdulillah, buat kenduri kesyukuran. Itu syukur dengan lidah. Yang kedua, syukur dengan hati. Kita merasakan nikmat ataupun anugerah yang datang itu bukan kerana kecerdikan kita, bukan kerana kepandaian kita, sebaliknya itu juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Haza min fadli rabbi. Semua ni datang daripada Allah. Walaupun kita dah usaha gigih, walaupun kita dah berusaha sekuat tenaga, tetapi kegigihan kita, tenaga kita, akal yang kita gunakan untuk kita berfikir menambah perniagaan kita, kekayaan kita, keuntungan kita, semua akal yang dikurniakan Allah. Kedrat yang kita gunakan ini datang daripada Allah. Sebab itu mereka memuji Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini syukur dalam hati. Bukan kerana kita, tetapi kerana diizinkan oleh Allah, kerana bantuan Allah. Dan yang ketiga, ya, yang dikatakan syukur bil fi'li tadi, ya. Syukur qauli, syukur qalbi dan syukur fi'li. Fi'li dengan perbuatan. Iaitu kita menggunakan harta yang Allah berikan, kelebihan yang Allah berikan selaras dengan tujuan Allah mengurniakannya kepada kita. Apa tujuannya? Allah mengurniakan kita kepada kita dengan kekayaan itu. Ya, Allah minta dengan kita diberi kekayaan supaya kita membantu orang lain. Itu tujuannya, untuk laksanakan tugas kita sebagai khalifah, iaitu memberi kebaikan kepada kita, orang lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi subhanallah, ya, apabila kita bersyukur, bahkan berlakulah yang dikatakan la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah akan tambah. Ya. Allah tambah ini jangan kita nampak di sudut harta saja. Tetapi kalau kita bersyukur, ya, atas apa yang Allah berikan, Allah akan tambah ketaatan kita kepada Allah, rasa ketaatan kita kepada Allah. Allah akan tambah rasa takut kita kepada Allah. Allah akan tambah rasa cinta kita kepada Allah. Dan ini adalah kekayaan-kekayaan hati yang diberikan kepada orang yang bersyukur. Kita selalunya kadang-kadang
minta maaf ya, syukur kita hanya terbatas, ya, balasan Allah terbatas. Allah bagi kita harta, nanti Allah tambah kita harta. Allah bagi 1,000, Allah ganti kita jadi 700,000. Kita nampak itu saja. Tetapi ada nikmat yang lain, ada kurniaan yang lain yang Allah janjikan, iaitu Allah kurniakan yang lebih baik daripada itu. Allah bagi kita rasa takut kepadanya. Allah tambah rasa takut. Allah tambah rasa takut kepadanya. Allah tambah rasa cinta kepadanya. Allah tambah khusyuk kita dalam solat. Allah tambah ringannya kita untuk mengajarkan ilmu. Allah tambah sifat pemurah kita. Subhanallah, itu adalah kekayaan-kekayaan hati yang Allah berikan. Jadi, subhanallah, kalau kita tengok analoginya, ya, ya, kalau satu zakat itu bersih, ya, kalau satu bekas itu dalam keadaan kotor, mana mungkin kita nak tambah nasi? Kita nak tambah nasi, kita tengok bekas kita kotor, ataupun pinggan kita kotor, ataupun kita nak isi minuman, kita nampak gelas kita gelas yang kotor. Kita akan bersihkan dulu. Kita akan bersihkan bekas itu, kita akan bersihkan pinggan itu ataupun gelas itu, barulah kita letak makanan, kita tambah makanan, kita tambah air. Begitulah harta kita. Dengan mengeluarkan zakat, kita membersihkan hati kita. Membersihkan harta kita. Bila dah bersih harta itu, seperti mana wadah ataupun pinggan ataupun cawan yang telah bersih, barulah datang tambahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikatakan zakat dan sedekah ialah perisai kepada harta kita, kepung nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kepung nikmat itu dengan apa? Dengan zakat, dengan sedekah, perisai, ya. Sekiranya kita dapat nikmat tetapi kita tak kepung, kita tak bertahan dia dengan perisai yang kukuh, maka harta itu kemungkinan akan terjauh ataupun akan hilang ataupun akan terbazir ke tempat-tempat yang lain. Jadi itu sedikit Ustaz, kalau Ustaz dah muncul, saya kata sekiranya ada pertanyaan ataupun ada respon yang diberikan, saya serahkan dulu, ya. Pada saya tinggal sikit saja, tak ada apa-apa lagi, ya. Saya serahkan kepada Ustaz Hakim untuk memberi respon ataupun ada sahabat-sahabat yang ingin memberi respon ataupun pertanyaan, silakan. Ya. Sudi bersama pada malam ini, dan insyaAllah ada kesempatan dan masa lain kita akan berjumpa lagi Ustaz, insyaAllah. Dan akhir kata, marilah kita sama-sama menyokong
menyokong perjuangan Yayasan Al-Badadi dalam memberi pendidikan Al-Quran percuma kepada semua masyarakat asnaf di seluruh Malaysia. Dan kita baru saja minggu lepas dapat menjalankan program pendidikan Al-Quran untuk orang asli. Nampaknya orang asli ni pun perlukan bimbingan Al-Quran supaya mereka juga tidak ketinggalan dari segi ilmu-ilmu Al-Quran tersebut. Dan juga insyaAllah kita ada 24 buah hikmah center yang akan menyokong dan mendukung dengan melaksanakan program-program asnaf ini. Baiklah, kalau tuan-tuan tak sempat nak menjadi guru ataupun tak sempat nak turun menjadi sukarelawan Yayasan Al-Badadi, cukuplah tuan-tuan menyumbang RM10, RM50, RM100, dan insyaAllah tim kami di Yayasan Al-Badadi akan meneruskan perjuangan ini hingga ke akhir hayat insyaAllah. Terima kasih sekali lagi Ustaz Fahrul. Mudah-mudahan Allah saja yang membalas atas pemberian ilmu daripada Ustaz. Mari kita akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hingga kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.